Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan tayyiba wa nas'aluka 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li mimma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun amma ba'd. Alhamdulillah, sekali lagi kita ucap terima kasih banyak-banyak kepada Allah. Alhamdulillah kerana kita masih lagi diberi peluang dan juga ruang oleh Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada pagi ini. Kita dapat bersama-sama di dalam majlis ilmu dalam keadaan baik, dalam keadaan sempurna, diberi kesihatan oleh Allah, diberi kenikmatan oleh Allah. Mudah-mudahan beradanya kita di dalam majlis ilmu ada barakahnya, ada kelebihannya, dan insya-Allah mudah-mudahan dikira oleh Allah sebagai salah satu daripada amalan-amalan soleh yang kita lakukan insya-Allah. Seterusnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bernama Salim Maula Abu Huzaifah. Salim budak kepada Abu Huzaifah. Nama dia Salim. Maula ni budak. Ataupun kita ceritalah lepas pada ni anak angkat. Salim ni budak kepada Abu Huzaifah. Salim ni daripada kecil lagi dia telah ditawan. Dia telah ditawan oleh seorang lelaki bernama Abu Huzaifah. Abu Huzaifah ni dia ada seorang isteri yang bernama Subaitah bintu Ya'ar. Dia ada seorang isteri bernama Subaitah bintu Ya'ar. Jadi Subaitah ni asalnya dia telah jadikan Salim ini sebagai seorang hamba. Jadikan Salim ini sebagai seorang hamba. Maka sifat yang ada kepada Salim, juruh, comel dan juga akhlak mulia, menyebabkan Subaitah bintu Ya'ar memerdekakan Salim ni. Apabila Subaitah bintu Ya'ar telah memerdekakan Salim, maka tok laki dia Abu Huzaifah tak tergamuk nak lepas nak lepas Salim ni dalam keadaan budak lagi. Dalam keadaan budak lagi tak tergamuk. Abu Huzaifah ni nak lepas walaupun sudah merdeka, dia tak tergamuk nak lepas lagu tu moga dia budak. Maka Abu Huzaifah jadikan Salim ni sebagai anak angkat kepada dia.
Maka Abu Huzaifah jadikan Salim ini sebagai anak angkat. Dan Salim ni bersetuju untuk dijadikan anak angkat kepada Abu Huzaifah. Cerita ni ketika mana sebelum kedatangan ataupun sebelum orang panggil dakwah, sebelum kedatangan Islam lah mudah. Jadi dua-dua ni bukan Islam. Salim ni daripada Parsi. Dia daripada Parsi. Manakala Abu Huzaifah dan isteri dia Subaitah daripada mudah-mudah kat Mekah lah. Maka rapaklah Salim ni, hubungan dia rapak dengan Abu Huzaifah. Seolah-olah seperti anak. Seolah-olah seperti anak sendiri. Hubungannya sangat rapak. Siapa Abu Huzaifah ni istihar di depan Kaabah, ramai-ramai ni, Salim ni anak angkat kepada aku. Dia tidak lagi hamba. Dia sudah dimerdekakan dan aku ambil dia sebagai anak angkat aku. Siapalah siapalah Salim ini dibinkan kepada Abu Huzaifah. Maka beberapa ketika selepas pada tu, Islam pun mari. Islam pun mari dibawa oleh Nabi SAW. Dan alhamdulillah kedua-duanya memeluk agama Islam sejak daripada awal. Iaitu mereka ini daripada golongan as-sabiqunal awwalun. Orang yang terawal memeluk agama Islam. Siapa? Salim dan juga Abu Huzaifah. Maka turunlah ayat Al-Quran melarang mana-mana anak angkat dibinkan kepada ayah angkat. Turun larangan daripada Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 5. Boleh rujuklah. Surah Al-Ahzab ayat 5. Yang mana ayat tersebut larangan daripada Allah untuk binkan anak angkat kepada ayah angkat. Bila turun ayat ni, Nabi sendiri, anak angkat dia Zaid bin Harisah. Dulu Zaid bin Muhammad. Sebab Zaid ni anak angkat kepada Nabi. Bila turunnya ayat Al-Quran, maka Zaid dibinkan kepada ayah dia iaitu Harisah. Dulu Zaid bin Muhammad. Nabi istihar. Zaid ini anak aku. Tu sebelum kedatangan Islam. Maka dipanggillah anak Muhammad. Anak Muhammad. Zaid bin Muhammad. Bila turunnya ayat Al-Quran larangnya tadi, maka tukar nama Zaid bin Al-Harisah. Kembali kepada ayah asal dia. Tapi Salim ni tak jumpa cari ayah dia siapa. Abu Huzaifah cari. Lepas tu isteri dia Subaitah pun cari. Tak jumpa. Asal usul dia ni siapa? Ayah dia ni siapa? Sebab orang Parsi. Orang Parsi. Lepas tu pula ambil daripada kecil lagi. Tak jumpa. Cari punya cari. Cari punya cari. Tak jumpa. Maka dikekalkanlah nama dia tu dengan Abu Huzaifah. Ataupun orang panggil dikenali dengan Salim Maula Abu Huzaifah. Salim ni budak kepada Abu Huzaifah. Lekat dengan lagu tu. Ayah dia tak jumpa, mak dia tak jumpa. Maka Salim ni alhamdulillah. Dia sentiasa berdamping dengan Nabi. Dia sentiasa ikut Nabi. Dia sentiasa rapat dengan Nabi. Sapalah Allah Subhanahu wa taala bagi anugerah kepada Salim ini memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran. Lepas tu pula bukan setakat faham. Baca Quran suara sedap. Baca Quran suara merdu.
baca Quran, betul makhraj, betul sebutan dia. Siapalah dia diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, kalau mu nak belajar Al-Quran, Nabi royak ke sahabat-sahabat dia. Kalau mu nak belajar Quran, mu belajar daripada 4 orang ni. Mu belajar Quran daripada 4 orang ni. Siapa? Yang pertama, Abdullah bin Mas'ud. Kita baca dah sirah dia. Yang kedua, Salim Maula Abu Huzaifah. Nombor 2. Yang ketiga, Ubay bin Ka'ab. Yang keempat, Muaz bin Jabal. Nabi kata kalau mu nak baca Quran, mu nak belajar Quran, mu cari 4 orang ni. Mu cari 4 orang ni, iaitu siapa? Abdullah bin Mas'ud, lepas tu Salim Maula Abu Huzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan terakhir Muaz bin Jabal. Mu cari 4 orang ni. Kerana bacaan dia betul, bacaan dia sedap, makhraj dia betul, mu cari 4 orang ni. Nak oyaknya hasil daripada Salim ni, dia rapat dengan Nabi, dia ikut Nabi, dia sentiasa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salim ni juga dia telah memilih untuk hijrah, untuk tinggal di Mekah. Manakala Abu Huzaifah kerana tekanan yang kuat daripada musyrikin Mekah, dia buat keputusan untuk hijrah ke Habasyah. Dia tinggal di Habasyah, tapi Salim dia tetap bersama-sama dengan Nabi di Mekah. Dia tetap bersama-sama dengan Nabi di Mekah. Manakala Abu Huzaifah dia minta dengan Nabi untuk hijrah ke Habasyah. Duduk bersama-sama di bawah pemerintahan Raja Najasyi. Yang mana akhir sekali Raja Najasyi ni peluk agama Islam. Dia duduk sana. Maka apabila berlakunya hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Salim dan juga sahabat-sahabat Nabi ni dia hijrah ke Madinah. Dia hijrah ke Madinah. Dan bila sampai di Quba, bilalah Salim dan juga sahabat-sahabat Nabi sampai di Quba, maka masa tu Nabi tak sapa lagi di Quba. Nabi duduk di Gua Hira. Nabi duduk di Gua Hira. Kita belajar dalam peristiwa hijratul Rasul, Nabi pergi ke Gua Hira dulu. Nabi duduk 4 hari di Gua Hira, barulah Nabi melalui jalan patah menuju ke Quba. Nabi berhenti sementara di Quba. Selepas semaya Jumaat, baru Nabi masuk kota Madinah. Semasa Nabi di Gua Sur, di Gua Hira. Nabi di Gua Sur, Nabi di Gua Sur. Maka Salim dan juga sahabat-sahabat dia ni semaya di Quba. Semaya di Quba. Lah ni pun ada. Masih ada lagi Masjid Quba. Masjid yang pertama yang didirikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai-ramai sahabat Nabi hok duduk di Quba ni, maka mereka bersetuju untuk latih Salim sebagai tok imam. Mereka setuju untuk latih Salim sebagai tok imam semaya. Kerana apa? Kerana bacaan dia sedap. Kerana orang panggil makhraj dia betul. Bacaan dia sedap. Maka sahabat-sahabat Nabi bersetuju untuk latih Salim sebagai tok imam di Masjid Quba. Sebab itulah kalau kita baca dalam internet, kita baca dalam Google, maka dia akan tulis Salim Maula Abi Huzaifah ni imam pertama Masjid Quba. Imam pertama Masjid Quba. Kerana
Kerana masa duk tunggu Nabi, sahabat-sahabat Nabi latih Abu Salim, Abi Huzaifah ni sebagai tok imam. Walaupun di sana adanya sahabat-sahabat Nabi hak besar-besar. Sayyidina Umar ada, hak lama-lama ni ada, tapi mereka menolak. Mereka melantik. Tolak tu jadi tok imam. Tolak Salim untuk jadi imam ketika mana berada di Masjid Quba. Semasa Salim berada di Madinah, disebut dalam sirah, Salim ni antara sahabat-sahabat Nabi hak tak pernah walaupun sekali tinggal perang dengan Nabi. Setiap kali berlakunya peperangan, masa itulah, ketika itu adanya Salim. Bermula daripada perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, perang Ahzab. Perang gapo lagi? Orang panggil Suluh Al-Hudaibiyah. Orang panggil gapo? Perjanjian Hudaibiyah. Orang panggil Bai'atul Ridwan. Ada belakang. Ada belakang. Salim ni. Sebab ni kelebihan yang ada kepada Salim. Tak pernah tinggal. Orang panggil peperangan yang dihadiri oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tengok banyak-banyak perang yang dihadiri oleh Salim ini, ada dua peperangan yang Allah Ta'ala telah mengangkat, bagi keistimewaan kepada mereka. Banyak-banyak peperangan ni, ada dua peperangan hak Nabi bagi keistimewaan kepada sahabat-sahabat Nabi. Yang pertama sekali, perang Badar. Sebagaimana hamba cerita sokmo-sokmo dah, perang Badar ni ada kelebihan dia. Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada dia, jamin kehidupan dia atas dunia, buatlah gapo-gapo, maka kamu akan diampunkan kesalahan kamu, kamu diampunkan orang panggil dosa kamu. Buatlah gapo, fasna' ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Buatlah gapo mu nak buat, maka Allah Ta'ala telah ampunkan kesalahan kamu. Sebagai contoh yang berlaku kepada Hatib bin Abi Balta'ah. Tak boleh ambil gapo-gapo tindakan. Walaupun kesalahan dia besar. Dia bocor rahsia. Nabi nak pergi serang kota Mekah. Dalam pembukaan kota Mekah, dia bocor rahsia. Kalau orang lain, kena kerak tekak dah. Kena pacu tekak. Tapi Nabi kata kepada Sayyidina Umar, mu tak boleh kerak tekak dia, mu tak boleh pacu tekak dia, kerana dia ni ahli Badar. Maka Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Ini kelebihan ahli-ahli Badar. Termasuklah Salim Maula Abu Huzaifah. Yang kedua, dalam peristiwa Bai'atul Ridwan, ketika mana orang panggil Suluh Al-Hudaibiyah, ketika mana berlakunya rundingan di antara sahabat-sahabat Nabi dengan musyrikin Mekah. Sayyidina Uthman akhir sekali pergi ke Mekah, berunding dengan kafir Mekah supaya memberi keizinan kepada Nabi dan juga 1000 sahabat-sahabat dia ni untuk menunaikan umrah di Mekah. Tiba-tiba dengar khabar berita Sayyidina Uthman telah dibunuh. Marah Nabi. Maka Nabi ajak sahabat-sahabat dia 1000 tadi berbai'ah di sebuah pokok dalam peristiwa Bai'atul Ridwan. Laqad radiyallahu, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala redha kepada mereka-mereka yang telah bai'ah tahta syajarah, di bawah pokok. Maknanya kelebihan orang ni kerana mereka telah bai'ah dengan Nabi. Dalam Bai'atul Ridwan, dua kelebihan. Allah Ta'ala bagi kepada sahabat-sahabat Nabi yang telah sertai semua peperangan bersama dengan Nabi,
khususnya dua tadi, iaitu perang Badar dan juga peristiwa Bai'atul Ridwan. Ini kelebihan yang ada kepada Salim. Akhir sekali Nabi SAW wafat. Bila wafat, Salim masih lagi hidup. Allah Ta'ala panjang umur dia, sehingga mana dia telah menyertai peperangan Yamamah. Dia telah menyertai perang Yamamah pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kita ingat balik. Perang Yamamah ni berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Kenapa berlakunya perang Yamamah? Kerana berlawan dengan golongan-golongan murtad. Setelah kewafatan Nabi, ada di kalangan orang-orang Arab telah murtad, keluar daripada agama. Maka mereka ramai, disebut dalam kitab 40,000 orang. Ada yang murtad, ada yang dipengaruhi oleh golongan-golongan ini. Akhir sekali mereka keluar berperang menentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam peperangan tersebut, 1,200 tentera-tentera Islam, sahabat-sahabat Nabi telah syahid. 1,200. Manakala di kalangan Musailamatul Kazzab, 21,000 orang. Di kalangan 40,000 orang itu telah mati. Jadi, dalam peperangan tersebut, Salim hadir dalam peperangan tersebut dan termasuklah ayuh angkat dia, iaitu Abu Huzaifah. Dua-dua ada. Salim pun ada, Abu Huzaifah pun ada. Masa itulah dia jumpa. Dia perang Badar, dia jumpa dah. Maka dalam perang hak ni pun dia jumpa pula. Lama dah dia pisah. Sebab Salim ke Madinah, dia masih, Salim duduk Mekah, dia duduk di Habasyah, dia tak jumpa lama. Maka jumpa-jumpanya dalam perang Badar. Dan diteruskan dalam perang Yamamah. Maka dalam perang Yamamah ni, Abu Salim bersama-sama dengan sahabat-sahabat Nabi hak lain menjadi orang panggil panglima utama. Menjadi orang kuat dalam peperangan tersebut. Jadi orang kuat dalam peperangan tersebut, iaitu Khalid, telah memberikan panji jadi ketua Muhajirin kepada Salim, panglima bagi Muhajirin dalam perang Yamamah ni, iaitu adalah Khalid, iaitu Salim. Siapa hak bagi? Khalid. Perang Yamamah ni dia panjang. Kalau baca dalam kitab dia panjang. Ramai tak ramainya pokok murtad ni, kuat tak kuatnya pokok murtad ni, sampai satu tahap dia telah berjaya sampai ke kemah Khalid bin Al-Walid. Kemah ni kat tempat selamat lah. Tempat selamat yang mana Khalid pun duduk dalam tu, isteri Khalid pun duduk dalam tu. Ketika mana keluar berperang, isteri Khalid duduk dalam kemah tu. Kuat tak kuatnya Musailamah, dia berjaya menembusi benteng-benteng tadi, dia masuk dalam kota, masuk dalam kemah dan hampir membunuh isteri Khalid bin Al-Walid. Maknanya serangan yang kuat, tentangan yang kuat daripada Musailamatul Kazzab, 40,000 orang. Bukan sikit ramai. Maka Khalid telah melantik Salim, Maula Abu Huzaifah, untuk menjadi ketua Muhajirin pada masa itu. Maka berlakulah orang panggil peperangan yang sengit di antara Musailamatul Kazzab dan juga tentera-tentera Islam. Maka akhir sekali, alhamdulillah, Khalid bin Al-Walid telah berjaya membunuh Musailamatul Kazzab dan memenangi peperangan Yamamah.
walaupun 1,200 orang tentera-tentera Islam, ataupun lebih tepat lagi, orang-orang hok ngapal Quran. 1,200 orang hok mati ni adalah sahabat-sahabat Nabi hok ngapal Quran. Termasuklah hok mati ni juga Salim Maula Abu Huzaifah. Abu Huzaifah pun mati, Salim Maula Abu Huzaifah pun mati dalam perang Yamamah. Sebab itulah selepas peristiwa perang Yamamah ni, cadangan daripada Sayyidina Umar royak kepada Abu Bakar. Dia kata, wahai Abu Bakar, sudah tiba masanya kita himpunkan Al-Quran hak Nabi wahyukan, hak Nabi bagi kepada kita. 1,200 orang ni mati ni ramai. Sebelum ramai lagi hak mati, maka kita kena himpunkan Al-Quran di dalam satu mushaf. Ni cadangan daripada Umar. Zaman Sayyidina Abu Bakar lagi. Cadangan daripada Umar untuk himpunkan Al-Quran dalam satu mushaf. Maka Sayyidina Abu Bakar bersetuju, maka tulislah Quran di atas pelepah tamar, tulis. Maka pengumpulannya bila? Pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhum. Zaman Umar, zaman Abu Bakar lagi cadangan untuk himpunkan Al-Quran. Maka sudahnya bila? Pada zaman Sayyidina Uthman. Sebab itulah kita panggil Ar-Rasmu Al-Uthmani. Uthmani itu adalah pada zaman Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ketika mana Salim nyawa-nyawa ikan, maka Khalid bin Al-Walid pergi jumpalah dengan Salim. Dia kata, apa? Adakah tentera-tentera Islam ni menang dalam perang Yamamah? Salim tanya Khalid. Maka Khalid kata, Allah Ta'ala telah bagi kemenangan kepada kita dan kita telah berjaya untuk bunuh Musailamatul Kazzab. Salim tanya lagi, apa yang berlaku kepada Abu Huzaifah? Dia panggil saudara. Apa yang berlaku kepada Abu Huzaifah? Maka Khalid pun kata, dia telah kembali ke pangkuan Allah dan dia telah menjadi syahid. Dia telah mati dalam perang Yamamah dan dia telah syahid. Maka Salim kata, wahai Khalid, aku minta denganmu supaya mu letak aku di tepat di sebelah dia. Mu letak aku di sebelah dia dan mu tanya aku bersama-sama dengan dia. Maka Khalid pun kata, hak mu jenazah hak duduk sebelah mu tu, itu adalah jenazah Abu Huzaifah. Aku telah letak dia di sebelah mu. Aku tahu mu ni baik dengan dia. Mu anggap dia ni ayah angkat dia, ayah angkat mu. Dia perah mu sejak daripada kecil lagi. Maka aku telah letak dia, aku telah baringkan dia di sebelah kakimu tu. Dia duduk sebelah mu je. Akhir sekali, Khalid bin Al-Walid, Salim, Maula Abu Huzaifah, meninggal dunia, telah syahid. Sebelum dia syahid, dia kata, Alhamdulillah, atas dunia ni kita duduk sekali dah, dan insya-Allah di akhirat kelak kita duduk sekali pula. Nak oyaknya, kasih sayangnya Salim kepada Abu Huzaifah ni sangat tinggi. Mati pun sekali, atas dunia pun mati sekali, di akhirat pun insya-Allah kita ke duduk sekali. Maka Salim ni dia mati pada tahun 12 Hijrah. Sebab perang Yamamah ni berlaku pada tahun 12 Hijrah. Pada zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Umar ni royak kepada sahabat-sahabat dia. Nak royak kelebihan yang ada kepada Salim. Dia kata, kalaulah Salim ini masih hidup, maka dialah
yang akan menjadi khalifah selepas daripada aku. Ini pengiktirafan daripada Sayyidina Umar. Kalau Salim ini masih hidup, maka Salimlah yang akan menggantikan aku menjadi khalifah. Ni ketika mana Sayyidina Umar orang panggil sakit. Selepas kena tiket, di saat-saat kematian dia keluar tubik daripada mulut dia. Dia kata kalau Salim ni masih hidup, aku akan jadikan dia mengganti aku selepas kematian aku. Ini pengiktirafan daripada Sayyidina Umar dan juga sahabat-sahabat Nabi. Kerana apa? Kerana daripada kecil lagi, dia duduk dengan Nabi, dia belajar dengan Nabi. Dan sebagaimana Anas bin Malik. Kalau kita baca dalam sirah ni, ada 2-3 orang. Sahabat-sahabat Nabi ni daripada kecil lagi duduk dengan Nabi. Antaranya Anas bin Malik. Yang kedua yang kita baca ni Salim Maula Abu Huzaifah. Dia ada lagi. Sahabat-sahabat Nabi yang daripada kecil lagi duduk dengan Nabi. Duduk dengan Nabi. Banyak perkara lah dia boleh belajar dengan Nabi. Akhir sekali, sahabat-sahabat Nabi ni boleh ambil faedah. Boleh ambil orang panggil manfaat. Daripada sejak kecil lagi, dia duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah Salim Maula Abu Huzaifah yang beri manfaat yang besar kepada kita. Sampai ke saat ini pun kita boleh baca Quran dengan bacaan-bacaannya, dengan tulisan-tulisannya, tidak lain tidak bukan hasil daripada apa yang dihafal, apa yang ditulis oleh sahabat-sahabat Nabi, termasuklah Salim Maula Abu Huzaifah. Dia ngapa Quran, dia tulis di pelepah orang panggil tamak, dia tulis situ, dia tulis sini, ingatan dia kuat. Quran hak Nabi ngap suruh dia ngapa, ayat-ayat Quran hak suruh hak Nabi suruh dia ngapa, ingatan dia kuat. Sampailah ke saat ini kita boleh baca Quran tadi kerana adanya sahabat-sahabat Nabi, termasuklah Salim Maula Abu Huzaifah. Mudah-mudahan dengan kita baca Quran tadi, maka pahala tu sapalah kepada Salim Maula Abu Huzaifah. Walaupun pahala dia banyak dah. Dia ni ahli Badar, dia ni ahli Bai'atul Ridwan, dia sertai peperangan bersama-sama dengan Nabi. Tapi hasil dan juga jasa yang disumbangkan oleh Salim ini sangat-sangat besar. Sampai ke saat ini kita dapat baca Al-Quran dengan tulisan yang insya-Allah sampai kiamat pun Al-Quran ini tidak akan hilang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita dan memberi semangat kepada kita untuk kita jaga orang panggil Al-Quran, kita jaga orang panggil kemuliaan Al-Quran, dan insya-Allah kita beramal dengan Al-Quran hok kita baca. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.